Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم، نويت التذكر والتذكرة، نويت النفع والانتفاع، نويت الإفادة والاستفادة، نويت الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفصل السادس في الأوامر والنواهي. Fasal yang ketiga pada menyatakan perintah dan larangan. Baik, jadi pada minggu yang lalu kita telah membahaskan hakikah dan majaz dan juga mafhum dan mantuk. Dan kita masih lagi di dalam mabahithul alfaz, iaitu pada fasal yang ketiga. Lafaz itu dibahagikan kepada awamir dan nawahi. Baik. Di sini musannif akan menjelaskan kepada kita ada dua part. Yang pertama ialah part perintah, iaitu amar. Yang kedua adalah part larangan, iaitu nahi atau nawahi. Di dalam tajuk ini kita akan mempelajari beberapa perkara yang berkaitan dengan awamir dan nawahi, daripada ta'rifnya, daripada sighatul amri, daripada dalalahnya, iaitu dalalatu sighatul amri, dan masail muta'alliqah bil amr. Baik. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث في الأوامر والنواهي. أولا الأمر. عرف جمهور الأصوليين الأمر بأنه القول الطالب للفعل بلا علو ولا استعداد. Jumhur usuliyin mentarifkan amar itu ialah al-qawlu at-talibu, perkataan yang menuntut ia bagi fi'il, bagi perbuatan, bila uluwin wala isti'la'in, tanpa ulu, iaitu tanpa darjat yang tinggi, wala isti'la'in, dan tanpa sifat qaul yang tinggi. Maknanya, sekejap, di sini musannif mentarifkan al-amr itu dengan al-qawlu. Bila dia sebut dengan al-qawlu, yakni kharaja bihi al-fi'lu, maka jika seseorang itu dia memerintahkan dengan isyarat, dengan perbuatan, maka itu tidak dinamakan dengan amar. Seperti saya berada di Mahathah, saya menunggu trempo, kemudian saya buat tangan macam ni, saya minta tremko berhenti, tapi saya tak cakap. Adakah ini amar? Tak. Kerana amar biasanya adalah al-qawlu. At-talibu, kata-kata at-talibu di sini Jadi bila kita sebut al-qaul, itu umum. Ya. Boleh jadi qaul itu adalah insya', boleh jadi dia itu khabar.
Bila didatangkan dengan at-talibu, maka keluarlah khabar di sini. Maka tertentu kepada al-insya. Kerana insya itu mesti talab. Baik. Kemudian dengan perkataan at-talibu juga, di sini menentukan bahawa perbahasan kita adalah tertentu kepada amar lafzi. Amar ada dua, amar lafzi dan amar nafsani. Bila didatangkan dengan kata at-talib, maka itu tertentu kepada al-lafzi, bukan al-nafsani. Kerana al-lafzi itu at-talib. Kalau didatangkan al-qawlu talabu, maka itu nafsani. Apa beza di antara nafsani dan juga lafzi? Seseorang sebelum dia memerintahkan sesuatu, di dalam hati dia sudah berkata untuk dengan perintah. Contoh ya, saya berjalan ke Mahathir. Ketika saya berjalan ke Mahathir, maka hati saya, ketika saya menunggu tramko, hati saya dah berkata, saya nak berhentikan tramko. Tapi saya tak nampak tramko lagi. Jadi mulut saya belum bercakap lagi. Ya. Tapi ketika itu, amar itu dah ada dalam diri saya. Maka amar itu nama dia amar nafsani. Kemudian ketika mana tramko benar-benar sampai, saya cakap waif, berhenti, maka itu adalah lafaz. Itu amar lafzi. Lil fi'li bila uluwin, bila dia dikaitkan dengan bila uluwin, ini untuk menolak qaul Mu'tazilah yang mengatakan bahawa amar itu disyaratkan padanya ulu. Bila dikaitkan dengan bila uluwin, ini untuk menolak perkataan Mu'tazilah yang mensyaratkan pada amar itu bi uluwin. Maka jumhur berpandangan bahawa amar itu tidak terhenti kepada ulu. Maka sebab itu dikatakan dengan bila uluwin, tak perlu kepada ulu. Wala isti'la'in, dan tidak juga isti'la'. Bermakna isti'la' ini apa? Apa beza di antara ulu dan isti'la'? Ulu ialah menunjukkan kepada martabat seseorang, yakni sifatul mutakallim, sifat orang yang memberikan, yang bercakap dengan amar itu. Ishrab, siapa yang bercakap? Oh, Zaid. Diri Zaid, sifatul mutakallim. Yakni Mu'tazilah, mereka mensyaratkan amar itu berlaku daripada orang yang a'la rutbatan kepada adna rutbatan. Mu'tazilah mensyaratkan bahawa amar itu mesti berlaku daripada pihak atas ke bawah. Adapun pihak bawah ke atas, kalau antum cakap kepada saya, isyrah ya ustaz, isyrah, bukankah itu fi'il amar? Fi'il amar. Tetapi adakah ketika mana murid menggunakan kata perintah kepada gurunya, maka adakah ketika itu dinamakan amar? Indal Mu'tazilah tak. Kenapa? Kerana mereka mensyaratkan ulu. Yani kalau guru yang mengatakan kepada murid isyrah, syarahkan, itu baru amar. Indal Mu'tazilah. Adapun inda ahli sunnah, inda jumhur usuliyin, tidak disyaratkan amar itu daripada atas ke bawah ataupun bawah ke atas, semata-mata di sana ada talab, maka berlaku amar di situ. Semata-mata al-qawlu talibu lil fi'li, bas, itu nama dia
amar. Ya. Sebab itu dinafikan dengan bila uluwin. Menolak kepada pandangan Mu'tazilah yang mensyaratkan di sana perlu kepada ulu baru berlaku amar. Yang kedua, wala isti'la'in. Isti'la' iaitu sifatul kalam. Kalau yang tadi sifatul mutakallim, orang yang berkata, di sini isti'la' ialah sifatul kalam, sifat percakapan itu. Ini di atas pendapatnya Abu Ali Al-Jubba'i. Siapa? Abu Ali Al-Jubba'i. Ya. Bapa tirinya kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, jadi Abu Ali Al-Jubba'i, beliau mempunyai pendapat bahawasanya amar itu minal Mu'tazilah, yani minal Mu'tazilah. Beliau berpendapat secara personal bahawa amar itu berlaku kena ada isti'la. Apa isti'la? Iaitu sifat percakapan yang tinggi. Macam mana ya? Dia tak tinggi, maknanya dia rendah. Contoh ya, mudir dengan muwazzaf. Ya. Mudir dengan muwazzaf mana lagi tinggi? Mudir. Muwazzaf, dia minta kepada mudir dia, akhrijil amwal. Dia suruh keluarkan duit. Tapi bukan dengan cakap akhrijil amwal, tapi akhrijil amwal. Itu isti'la. Ya. Ataupun dengan pisau, akhrijil amwal. Kalau tak keluar, aku bunuh. Itu isti'la. Ya. Sifatul kalam itu seperti itu, maknanya dia menuntut tinggi. Walaupun rutbah dia tak tinggi, rutbah dia lebih rendah daripada mudir, tetapi dia menuntut tinggi. Itu dengan sifat dia, sifat kalamnya. Wal isti'la. Baik. Al-amr di sana adanya al-amir. Ada al-amir dan ada al-ma'mur. Al-amir orang yang memerintah, al-ma'mur orang yang diperintah. Kadang-kadang al-amir ini a'la, ini adna. Kadang-kadang al-amir ini adna, ini a'la. Kadang-kadang musawi, maknanya satu darjat. Jadi inda ulama balaghah, inda ulama al-balaghah, a'la kepada adna, ini nama dia amar. Adna kepada a'la, ini tak nama amar, nama dia su'al. Musawin kepada musawin, ini nama dia iltimas. Berbeza fan, berbeza istilah. Adapun indal jumhuril usuliyin, kesemua ini amar. Syuf. Jadi jika kita gunakan amar di sini, yaitu a'la kepada adna, inda ulama'il balaghah, maka ini kita panggil apa? Haqiqah, urfiyah, khasah. Ingat tak? Baik. Baik. Apa itu ulu? Ulu yang disyaratkan oleh Mu'tazilah ini, a'la kepada adna.
Kalau adna kepada a'la, ini bukan amar indal Mu'tazilah. Ini bukan amar indal Mu'tazilah. Wadah? Adapun pendapat yang mengatakan isti'la, adna kepada a'la, walaupun adna kepada a'la, itu sah untuk dikatakan amar sekiranya sifatul kalam dia itu ada isti'la, maka ini sah untuk dikatakan amar. Ini sah untuk dikatakan amar. Ini pun sah untuk dikatakan amar. Yang penting isti'la, iaitu sifatul kalam. أيوة. وشرط بعض الأصوليين العلو وهو أن يكون الأمر أعلى رتبة من المأمور. أن يكون الآمر أعلى رتبة من المأمور. Dan mensyaratkan sebahagian usuliyin al-ulu, iaitu amir itu mesti lebih tinggi rutbahnya daripada makmur. وشرط أبو الحسين البصري المعتزلي الاستعلاء، وهو أن يكون الآمر مستعليا في أمره بأن يطلب الفعل بصيغة الاستعلاء وإن كان أقل رتبة من المأمور. Dan Abu Husain Al-Basri, di sini disebut Abu Husain Al-Basri, dalam kitab lain Abu Ali Al-Jubai. Mungkin ada kedua-dua mereka berpendapat dengan pandangan yang sama, iaitu mensyaratkan isti'la di dalam amar. وهو أن يكون الآمر مستعليا في أمره بأن يطلب الفعل بصفة الاستعلاء وإن كان أقل رتبة من المأمور, walaupun dia lebih aqal rutbatan daripada makmur. Baik. فالعلو صفة المتكلم والاستعلاء صفة الكلام. واضح kan tadi? Baik, terus. ومما يدل على عدم اشتراطهما قوله تعالى حكاية عن فرعون لحاشيته فماذا تأمرون فسمي كلامهم أمرا وهم أقل منه رتبة. Tengok, dan setengah daripada dalil yang menunjukkan di atas tiada disyaratkan al-ulu dan isti'la, itu adalah firman-Nya Allah Ta'ala menghikayatkan apa yang dikatakan oleh Fir'aun kepada hasyiahnya, iaitu kepada khadamnya. فماذا تأمرون. Syuf, Fir'aun iaitu qataan dia a'la rutbatan daripada hasyiahnya. Bukan hasyiah ni ya, kitab ya. Hasyiah di sini bukan hasyiah atas syarah. Apa Fir'aun kata? Famadha ta'murun. Maknanya khadamnya Fir'aun ta'mur kepada Fir'aun. Maknanya apa? Maknanya boleh dikatakan amar jika tolak itu berlaku daripada adna rutbatan ila a'la rutbatan. Wadah? Atau tadi kata fasummiya kalamuhum amran. Dinamakan kalamnya mereka itu, iaitu hasyiah itu amar. Wahum aqallu minhu rutbatan. Padahal mereka itu lebih rendah rutbahnya daripada Fir'aun. Wala syakka dan tidak syak bahawasanya mereka itu berkata kepada Fir'aun dengan adab, duna isti'la, kerana mereka mengiktikadkan bahawa Fir'aun itu adalah Tuhan mereka. Takkan mereka akan berkata kasar kepada Tuhan mereka. Jadi di sana tidak ada ulu dan di sana tidak ada isti'la. Maka inilah dalil kepada jumhur usuliyin yang mengatakan bahawa amar itu tidak disyaratkan ulu dan tidak disyaratkan isti'la. Aywa. لأنهم كانوا يعتقدون فيه الألوهية أو يجاملونه عليها. أيوة. وأيا كان فهو اصطلاح. ومثال الأمر قوله تعالى أقيموا الصلاة فهو طلب بفعلها. Maka misal amar itu seperti perkataan Allah Ta'ala aqimus salah fahuwa talabun li fi'liha, iaitu menuntut kepada melakukan solat. Itu kata-kata aqimu, kata-kata aqimu. Jadi sighatul amr, sighatul amri wa sighatul dalatu 'ala al-amri hiya if'al, nahwu qawlu ta'ala aqimus salah
والفعل المضارع المقترن بلام الأمر يفعل نحو قوله تعالى ينفق ذو سعة من سعته. نعم. واسم فعل الأمر أيوة. واسم فعل الأمر فعال نحو قولهم فعالي. فعالي نحو قولهم نزالي بمعنى انزل. أي انزل. أيوة. أوكي. صيغة الأمر yang pertama ialah fi'lul amri. Fi'il amr atas wazan if'al. Jadi, yang kedua al-fi'lul mudhari'. Alladhi dakhalat alaihi lamul amri. Seperti apa misalnya? Liyunfiq. Yang ketiga, ismu fi'lil amri. Yang keempat, apa dia? Yang keempat, dalam ni tak ada. Tak sebut dalam ni. Yang keempat ialah al-masdar an-naib anil fi'l. Jadi sirah amar itu ada 4 kesemuanya. Fi'l amar iaitu atas wazan if'al, ishrab. فعل المضارع الذي دخلت عليه لام الأمر لينفق. لينفق ini lamul amar, dia menjazamkan fi'il mudhari' di sini. Isim fi'il amar seperti apa? Atas wazan fa'ali. Nazali ay inzil. Jadi isim fi'il amar. Dia isim dan dia fi'il. Ada isim fi'il madi, ada isim fi'il mudhari', ada isim fi'il amar. Ingat tak? Ini belajar dalam nahwu. Al-masdar an-naib 'anil fi'li. Seperti apa ya? Kita kata hayhat. Ay ba'uda. Ataupun syattan. Ay iftarik ataupun iftarik, yani bezakan. Ini isim fi'il madi. Ada lagi disebut kalau isim fi'il mudhari' itu seperti ahin, yani atawajja'. Apa lagi? Kalau ini nazali, inzil. Ini isim fi'il amar. Ada lagi seperti ada kalau dalam hadis Nabi SAW, alaika bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin. Alaika, ma maksud alaika? Ay ilzam. Ilzam. وهكذا. المصدر النائب عن الفعل, masdar yang naib daripada fi'il
seperti wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana. Ahsana yuhsinu ihsanan. Ihsanan ini masdar. Takdir kalam ahsinu. Ilal walidaini ihsana. Adapun di dalam kitab ini hanya dinyatakan 3. Ya, 3 sahaja. Saya menambah satu lagi iaitu al-masdar an-naib 'anil fi'l. Kenapa ni? Wadah? دلالة صيغة الأمر ترد صيغة الأمر بمعاني كثيرة أوصلها بعض الأصوليين لما يقارب 30 واتفقوا على أنها ليست حقيقة فيها كلها وإنما هي حقيقة في بعضها على خلاف فيه مجاز في معظمها في معظمها. دلالة صيغة الأمر. Tadi kita mempelajari sirah, iaitu ada 4 siratul amar. Sekarang ni dalalahnya, iaitu setiap daripada sirah tadi, setelah kita mengenal sirah bagi amar, sekarang kita nak mengetahui apakah dalalah bagi sirah tadi. Yakni sirah itu dia menunjukkan kepada apa? Adakah dia menunjukkan kepada wajib? Adakah dia menunjukkan kepada sunat? Adakah dia menunjukkan kepada harus, ibahah? Adakah dia menunjukkan kepada irsyad? Adakah dia menunjukkan kepada ikram? Wahalum majarrah. Jadi siratul amri itu datang di atas pelbagai makna yang sangat banyak, ya, sehingga dikatakan hampir kepada 30 makna. Ya. Tetapi adakah kesemua daripada makna-makna tersebut itu adalah makna hakikah? Belakang dengar tak? Dengar. Adakah kesemua itu adalah makna hakikah bagi siratul amar? Ataupun ini adalah makna majaz kepada sirah ini? Syuf. Ya. Kemudian jumhur usuliyin berpendapat bahawa hakikat bagi makna siratul amar, iaitu dalalah siratul amar, itu menunjukkan kepada al-wujub. Menunjukkan kepada al-wujub. Tidak kepada al-nadab, tidak kepada al-ibahah, tidak kepada al-ikram, tidak kepada al-irsyad dan sebagainya. Baik. Dan kita telah mengetahui, kaedah menyebut al-aslu fil kalami al-haqiqah. Al-aslu fil kalami al-haqiqah. Asal bagi kalam itu adalah hakikah. Jadi kalau jumhur usuliyin mengatakan bahawa hakikat bagi amar itu adalah wujub, maka ketika mana awal syai', ketika kita mendengar amar daripada ayatul Quran ataupun daripada hadis Nabi SAW dengan kata-kata amar, maka wajib kita letakkan maknanya dengan makna al-wujub. Kenapa? Kerana al-aslu fil kalam al-haqiqah, wal haqiqah fil amar al-wujub. Wadah? Tamam. Melainkan jika di sana ada qarinah yang memalingkan makna hakikat kepada makna majaz. Syuf. Di sini titik perselisihan di kalangan ulama. Melainkan di sana ada qarinah yang memalingkan makna hakikah kepada makna majaz. Syuf, sebab tu walaupun ayat Al-Quran ada, kadang-kadang beristidlal dengan ayat yang sama, hadis yang sama, tetapi kerana memahami kalimah amar di dalam sebuah hadis,
dengan makna yang berbeza. Ulama A menggunakan makna hakikah. Kenapa? Kerana di sisi ulama A, beliau tidak menjumpa qarinah yang memalingkan makna tersebut kepada makna majaz. Adapun ulama B, beliau mengatakan, tak, aku jumpa qarinah yang memalingkan makna ini kepada makna majaz. Syuf. Walaupun dengan ayat yang sama, dengan hadis yang sama. Ya. Ini baru sedikit. Ya. Maka kita tak pelik. Ya. Masail furu'iyah itu banyak sangat khilafnya. Ya, terlalu banyak. Ya, kerana punca dia daripada sini. Ya, sesiapa yang memahami usul fiqh, dia faham. Ya, khilaf yang berlaku di kalangan para ulama. Ya. Siapa yang tidak memahami usul fiqh, dia akan cuba untuk mengambil hukum hakam syariah itu daripada Al-Quran, dan hakikatnya dia pun tidak akan sampai kepada kesatuan yang sama di kalangan umat. Dia tak akan dapat. Ya. Kerana apa yang kita dapat pada hari ini ialah kefahaman daripada para mujtahidin. Ya, kefahaman daripada para mujtahidin. Baik. Ya. Ya. تمام. وجماهير الأصوليين وجماهير الأصوليين على أنها حقيقة في الوجود مجاز في غيره من المعاني من النبذ والإباحة والإرشاد والتأديب وغير ذلك. Jumhur usuliyin itu mengatakan bahawa hakikat daripada amar itu adalah al-wujub, dan dia itu adalah majaz kepada daripada makna-makna yang lain, ya, seperti nadab, ibahah, irsyad, ta'dib. Ya. Jadi kalau kita melihat di sini, an-nadab sunat, al-ibahah harus, al-irsyad wa ta'dib. Irsyad itu berbeza dengan nadab. Irsyad itu ma yata'allaqu bimanafi'id dunya, ma yata'allaqu bimanafi'id dunya. Adapun nadab itu ma yata'allaqu bimanafi'il akhirah. Wa ta'dib, ta'dib ialah perintah-perintah yang berkaitan dengan adab. Ya. Seperti Nabi SAW mengatakan, kul mimma yalik, ya, makanlah apa yang hampir daripada kalian. Ya, yakni kalau kita makan, kita jangan ambil jauh, itu kurang adab. Ya, kul mimma yalik, itu ambillah apa yang hampir dengan kalian. Perintah di sini li ta'dib, ya. Dan ba'dul usuliyin itu mengatakan bahawa iza ja'al amru fil adab, ya, iza ja'al amru fil adab, maka tufidul istihbab, ya, tufidul istihbab, ay an-nadab. Itu kalau amar itu datang untuk memberi ta'dib, mengajarkan adab, maka di situ memberi faedah kepada istihbab, iaitu sunat an-nadab. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, afshu salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Wa kaqaulihi ta'ala, kulu minat thayyibat. Wa kaqaulihi ta'ala, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wa kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Umar bin Abi Salamah wa huwa tiflun saghirun, kul mimma yalik. Syuf, afshu salam itu menunjukkan kepada an-nadab. Kulu minat thayyibat itu menunjukkan kepada al-ibahah. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, itu ma yata'allaqu bimanafi'id dunya, ya, kerana berkait dengan hutang, iaitu muamalat. Itu al-irsyad.
Dan seperti Nabi SAW mengajarkan kepada seorang budak kecil, kul mimma yalik, ya, ambillah apa yang hampir daripada, makanlah apa yang hampir daripada kamu, iaitu di sini adalah min babi ta'dib, iaitu memberi faedah istihbab. Okay. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, inilah wazifahnya usuliyin. Banyak kali saya kata bahawasanya wazifah usuliyin itu dia hanya membahaskan tentang mahiyatul ahkam. Ya. Dia tidak membahaskan tentang juz'iyatul ahkam. Adapun contoh-contoh yang didatangkan ini hanya untuk litakribil faham. Ya. Adapun sebenar-benar perbahasan usuliyin itu bukanlah kepada afsyus salam bainakum kulu minat thayyibat. Ini adalah perkara-perkara juz'iyat. Ya, tetapi usuliyin mereka mengistinbatkan, kalau ada perintah seperti ini dan di sana ada qarinah yang mengalihkan kepada makna majaz, maka di situ tidak menunjukkan kepada wajib. Bas. فإذا وردت صيغة الأمر في كلام الشارع حملت على الوجوب لأنها حقيقة فيه ولا تصرف إلى غيره من المعاني إلا بعد وجود القرينة. Apabila datangnya sighatul amar, maka humilat alal wujub, ya, li'annaha haqiqatun fihi, kerana dia adalah hakikat kepada al-wujub, dan tidak dipalingkan maknanya itu kepada selain daripada makna wujub, melainkan di sana adanya qarinah, ya, di sana adanya qarinah. Jadi qarinah itu terkadang qarinah itu muttasilah, terkadang qarinah itu munfasilah. Itu muttasilah. Apa makna qarinah muttasilah? Bermakna qarinah itu berada di dalam satu nas yang sama. Iaitu qarinah yang memalingkan daripada makna wajib kepada makna yang lain, itu berada di dalam nas yang satu. Munfasilah itu qarinah yang berada di dalam nas yang berbeza daripada nas yang menunjukkan kepada amar tadi. Baik. Nabi SAW mengatakan apa? Sallu qabla al-maghribi rak'ataini. Sallu qabla al-maghribi rak'ataini. Sallu qabla al-maghribi rak'ataini liman sya'a. Dalam satu hadis yang sama, Nabi memerintahkan kepada kita, ya, solatlah kalian sebelum maghrib 2 rakaat sebanyak 3 kali. Dan dalam hadis yang sama, Nabi mengkaitkan, di sana ada qarinah liman sya'a. Liman sya'a. Kalau tidak ada kait ini, niscaya sallu di situ adalah wajib. Ya. Sembahyang 2 rakaat sebelum maghrib, di situ wajib. Tetapi di sini liman sya'a itu menunjukkan kepada qarinah yang mengalihkan daripada makna wajib kepada makna yang lain. Begitu di dalam hadis yang lain, itu contoh bagi muttasilah. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, man ata minkum al-jum'ah falyaghtasil. Ya. Jadi sesiapa yang daripada kalian yang hendak pergi kepada solat Jumaat, maka falyaghtasil, yakni mandi. Mandi. Falyaghtasil. Yaghtasil apa? Tadi sighatul amar, fi'lun mudhari' dakhalat alaihi lamul amar. Ya. Maka awal kita menerima amar di sini, maka kita akan menggunakan makna asal bagi amar, iaitu al-wujub. Kemudian di sana ada qarinah di dalam hadis yang lain, ya, yang mengatakan bahawa man tawadda'a yaumal jum'ah fa biha wa ni'mah wa man ightasala fal ghuslu afdal. Ya. Man tawadda'a yaumal jum'ah, siapa yang berwuduk pada hari Jumaat, fa biha wa ni'mah,
wa man yaghtasil fal ghuslu afdal. Maka mandi itu adalah lebih afdal. Kalau kata-kata fal ghuslu afdal itu qarinah yang memalingkan daripada hadis yang lain tadi yang mengatakan fal yaghtasil itu daripada wajib kepada sunat. Maka ini namanya qarinah munfasilah. Qarinah munfasilah. Jadi dalalatul amr 'ala al-fawri wat-takrar. دلالة الأمر على الفور والتكرار. ذهب جمهور الأصوليين إلى أن صيغة الأمر لا تدل لا على المرة ولا على التكرار، وإنما هي لطلب إيجاد حقيقة المأمور به في القارئ، وهذه الحقيقة لا توجد بأقل من مرة واحدة، فكانت المرة من لازم المأمور به لا من مدلولات الأمر. Tengok, kita masuk kepada masail muta'alliqah bil amr. Tadi kita selesai menyatakan ta'rif bagi amar. Yang kedua kita selesai menyatakan sighatul amr. Yang ketiga dalalatu sighatil amr. Sekarang kita masuk kepada beberapa masalah yang muta'alliqah bil amr. Yang pertama adalah dalalatul amri 'ala al-fawri wa takrar. Jadi dalalatul amar. Di sini ada soalan. Adakah amar bila datangnya perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah perintah di atas bersegera pada mengerjakan perintah tersebut, dan perintah itu diwajibkan kepada kita untuk berkali-kali mengerjakan perintah itu. Maknanya ketika mana Allah mengatakan aqimus solah, maka adakah aqimus solah di situ wajib alal fauri, yakni langsung terus buat, ya? Tak boleh kita berlambat-lambat. Jikalau berlambat maka berdosa, ya? Maknanya masuknya zuhur terus mayang, siapa yang melambatkan maka haram. Itu ya. Adakah dalalatul amri itu alal fauri? Dan yang kedua, adakah dalalatul amri itu ala takrar? Adakah dia menunjukkan kepada kita mesti mengulangi perkara itu, atau di sana kita berhajat kepada dalil yang lain yang memerintahkan kepada perkara yang kedua? Di sana imma kita menggunakan dalil yang sama, yang itu menunjukkan kepada perbuatan yang pertama dan perbuatan yang kedua, atau perbuatan yang pertama itu ataupun perintah itu hanya menunjukkan kepada perbuatan yang pertama, dan perbuatan yang kedua itu perlu kepada dalil yang lain yang memerintahkan kepada perbuatan yang kedua. Itu dia maksudnya dalalatul amri 'alal fawri wat takrar. Maka jumhur usuliyin mengatakan bahawa sighatul amar itu tidak menunjukkan kepada marrah dan tidak menunjukkan kepada takrar. Apa makna? Maknanya perintah daripada Allah Ta'ala yang menyuruh kita sembahyang atau yang menyuruh kita untuk menunaikan zakat, di situ tidak ada perintah yang menyuruh kepada kita kepada melakukan perkara itu satu kali ataupun melakukan perkara itu berkali-kali. Ya, tak. Tetapi perintah di sini, ya, bila datangnya perintah daripada Allah Ta'ala ataupun daripada hadis Nabi SAW, maka di situ hanyalah menuntut kepada kita untuk talabul mahiyah, yakni menghasilkan mahiyah daripada perkara yang dituntut tersebut, ya. Menghasilkan mahiyah kepada apa yang dituntut itu. Jadi dia tidak menunjukkan kepada marrah dan dia tidak menunjukkan kepada takrar, tetapi dia menunjukkan kepada talabul mahiyah, iaitu semata-mata kita mengadakan perkara tersebut dah selesai. Maknanya kita telah pun dikatakan orang yang menjalankan amar tersebut. Baik.
Sekarang menuntut kepada mengadakan mahiyah kepada fi'il itu tak dapat tidak. Dia itu yatahaqqaq. Dia terhenti di atas kita melakukan perkara itu satu kali. Maknanya, at least kalau kita nak mewujudkan fi'il yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita lakukan, at least kita mesti adakan satu kali. Barulah mahiyah itu yatahaqqaq. Sekarang ini, selama mana kita tidak menjalankan fi'il tersebut yang diperintahkan itu, maka selama itu belum lagi terlaksana amar daripada Allah Ta'ala. Jadi, maka kata musannif di sini, fakanatil marratu min lazimil ma'muri bihi. Syuf, tengok. La min madlulatil amr. Maknanya marrah, tolab, perintah daripada Allah Ta'ala itu, dia menunjukkan kepada marrah itu atas jalan istilzam, bukan atas jalan mutabaqah. Ini kalau kita mengaji dalam mabahithul alfaz, dalam mantik, kita akan memahami apa beza di antara mutabaqah dengan istilzam. Mutabaqah maknanya secara direct amar itu menunjukkan kepada marrah. Di sini tak. Di sini amar dia tidak menunjukkan kepada marrah secara direct, tetapi dia menunjukkan secara istilzam. Maknanya yang dituntut daripada amar itu asalnya adalah talabul mahiyah, itu secara mutabaqahnya, tetapi atas jalan lazim daripada itu tak dapat tidak. Untuk kita tahaqqaqkan mahiyah kepada amar itu, maka mesti melakukan marratan. Maka marratan di sini adalah istilzaman. Fahim tu? Sebab tu kata musannif, fakanatil marratu min lazimil ma'muri bihi la min madlulatil amar. Jadi amar di sini, amar yang kita bahaskan di sini, dia adalah amrul mutlak. Maknanya amar yang tanpa dikaitkan dengan faur ataupun tarakhi. Tidak juga dikaitkan dengan marrah dan takrar. Semata-mata amar. Idhab ilal madrasah. Idhab. Apa idhab? Idhab ilal madrasah. Yakni idhab fauran ataupun idhab mutaakhiran. Tapi perintahnya ada idhab. Idhab ilal madrasah mutlak. Muhtamal kan? Boleh jadi perintah itu disuruh melakukan idhab al-an. Boleh jadi idhab mutaakhiran. Maka di sinilah perbahasan kita, iaitu amar itu secara mutlak. Adapun kalau amar itu berlaku idhab ilal madrasati al-an, maka di situ tidak ada khilaf. Maknanya tidak ada ihtimal lagi bahawa di situ ada tarakhi. Tetapi hendaklah kita melaksanakan izhab itu al-an, yakni fauran. Aywa. Begitu juga kalau dikatakan idhab ilal madrasah marratan, maka wadih, jelas. Tetapi perbahasan kita di sini adalah idhab ilal madrasah biduni qaid, tanpa qaid. Tidak ada kata-kata al-an, tidak ada kata-kata marratan, tidak ada kata-kata takraran, tidak ada kata-kata mutaakhiran, tidak ada. Semata-mata idhab. Ishrabil ma', ishrabil an. Ishrab ba'da dars. Itu ada tarakhi. Di situ ada tarakhi. Itu wadih. Amar di situ wadih, ada tarakhi. Tapi kalau saya kata ishrab, ustaz ni suruh ishrab al-an ataupun ishrab ba'da dars,
Jadi tarahi. Maka amar di sini tidak menunjukkan kepada fauran, tidak menunjukkan kepada takrar, tidak menunjukkan kepada marratan, tidak menunjukkan kepada tarahi. Tetapi ditunjuk kepada apa? Talabul mahiyah, iaitu menghasilkan isyraq. Menghasilkan isyraq. Amar itu. Iaitu dengan saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum dulu. Tahaqqaqal mahiyah. Tahaqqaqatil mahiyah. Ya, mahiyah itu telah berlaku. Tak kira saya buat fauran ataupun saya buat mutaakhiran. Tak kira saya minum sekali ataupun saya minum berkali-kali. Yang dimaksudkan daripada amar itu semata-mata talabul mahiyah. Maka untuk tahaqqaqatil mahiyah itu at least mesti marratan. Jayid. Kama أنه لا يدل على المروة ولا على التكرار كذلك لا يدل لا على الفور ولا على التراخي بل هو لطلب إيجاد حقيقة المأمور به في الخارج. Iaitu dengan menuntut mengadakan hakikat makmur bihi itu fil kharij, ay fil waqi'. Ya. Min ghairi ikhtisas بالزمن الأول دون الثاني. Tanpa ada ikhtisas dengan zaman yang pertama, tidak kepada zaman yang kedua. والفور والتراخي إن طلبا فإنما هما بالقرائن Dan tidak juga di sini ada talab kepada faur ataupun tarakhi. In tuliba فإنما هما بالقرائن المحتفى بالأمر لا بنفس الأمر وقيل يدل الأمر على الفور. Aywa, فإنما هما بالقرائن. Kalau ada qarinah, macam tadi saya kata tadi ada qarinah, kata apa? Al-an. Ada qarinah. Di situ menunjukkan kepada fauriyah. Ya. Ataupun ba'da dars, ada kata-kata, di situ ada kata-kata qarinah kepada tarakhi. Ya. La binafsil amri, bukan dengan semata-mata amar itu sendiri. Maknanya amar itu sendiri dia tidak menunjukkan kepada faur, dia tidak menunjukkan kepada tarakhi, dia tidak menunjukkan kepada amar, dia tidak menunjukkan kepada takrar. Wa qila yadullul amru 'alal fauri, ini indal Hanafiyah. Ya, indal Hanafiyah bahwasanya amar itu yadullu 'alal fauri. Jayid. Muqaddimatul wajib. Okey, kita masuk kepada seterusnya. مقدمة الواجب وهي القاعدة المعروفة بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Naam, iaitu muqaddimatul wajib, iaitulah kaedah yang makrufah, ma la yatimul wajib illa bi fa huwa wajib, iaitu barang yang tidak sempurna perkara tersebut melainkan dengan dia maka itu juga wajib. Ya, seperti kalau kita ambil wuduk, maka kita disuruh untuk melebihkan daripada anggota. Contoh, kalau tangan kena lebih daripada siku. Ya, tidak boleh semata-mata cukup kepada batasan siku, tetapi kena dilebihkan sedikit. Kerana apa? Kerana kaedah ini muqaddimatul wajib, ay ma la yatimmu bihi, ma la yatimul wajib illa bihi fa huwal wajib. Ya, begitu juga. Maka sebab itu kalau kita basuh, sebab itu kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh disebut al-ghurrah wa tahjil wajibun. Tahu ghurrah? Ghurrah itu melebihkan basuhan. Tahjil itu melebihkan basuhan ini. Sampai ke sini. Ghurrah wa tahjil itu wajib. Italatul ghurrati wa tahjil sunnah. Berbeza ya. Italatul ghurrati wa tahjil itu sunnah. Kalau kita disuruh untuk ambil wuduk sebelum sembahyang, maka nak ambil wuduk kita kena cari air. Cari air hukum dia wajib. Walaupun Allah tak sebut secara soreh suruh cari air, Nabi tak sebut secara soreh suruh cari air, Nabi suruh wuduk dengan air mutlak. Cari air mutlak, itu wajib. Kalau kena gali perigi wajib. Itu muqaddimatul wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Orang disuruh untuk solat. Aqimus solah. Allah suruh aqimus solah. Allah tak suruh buka kitab fiqh belajar.
Tapi untuk memahami solat, memahami terhenti di atas memahami rukun, syarat, perkara yang membatalkan. Untuk memahami perkara ini tak dapat tidak dengan memahami dalam kitab fiqh. Ya. Maka menuntut mempelajari kitab fiqh itu wajib. Walaupun tak disebut secara sharah di dalam Al-Quran ataupun hadis. Bahkan zaman Nabi tidak ada kitab yang namanya kitab fiqh. Matan Abi Syuja' itu tak ada. Kitab Al-Um itu tak ada. Maka mempelajari ilmu tentang solat itu wajib. Nak belajar kena ada guru. Cari guru tu wajib. Muqaddimatul wajib. Ya. Cari guru itu wajib. Kalau tak ada guru yang mengajar dia situ, kita kena pergi rumah guru untuk belajar, kena pergi rumah, wajib. Atau kita panggil guru mengajar. Kalau guru tetapkan bayaran, kita kena bayar, wajib. Ya, dengan harga misal ni, ya, iaitu harga misal ni pada adat, pada urufnya macam mana. Ya. Wajib kita bayar untuk belajar ilmu, ya, untuk memahami tentang rukun solat, syarat solat. Allah suruh kita baca Al-Fatihah di dalam solat. Belajar membaca Al-Fatihah dengan tata cara yang betul, tajwid yang benar, itu wajib. Ya. Tak disebut pun dalam Al-Quran suruh belajar tajwid. Dalam hadis tak disuruh belajar tajwid. Ya. Tak disebut secara sharah. Tetapi kerana muqaddimatul wajib, ma la yatimul wajib, iaitu membaca Fatihah di dalam solat itu wajib, maka wajib mempelajari membaca Fatihah. Untuk memahami cara membaca Al-Fatihah dengan benar, itu terhenti kepada belajar daripada guru, maka mencari guru yang mengajarkan Fatihah itu wajib. Ya. Hakata. Kita disuruh untuk tutup aurat. Ya. Tutup aurat. Ya. Orang lelaki mungkin senang. Ya. Auratnya pusat ke lutut. Tapi kalau orang perempuan, maka tak dapat tidak, kena ada orang yang menjahit pakaian. Ya. Pakaian tu dapat daripada mana? Siapa yang buat tu? Siapa yang jahit tudung? Siapa yang jahit baju korang? Siapa yang jahit jubah? Ada tukang jahit. Fardu, wajib. Ya. Itu muqaddimatul wajib di sini. Kaedah ma'rufah ini. Ya. Wadah? Jadi mempelajari menjahit baju itu wajib. Itu fardu kifayah. Ya. Fa idza amara syari'un. Fa idza amara syari'un bi ijabi fi'li ma faqad amara bihi wa bima la yatimmu al-fi'lu illa bihi. فإذا أمر بالصلاة فقد أمر بالصلاة وبما تتوقف الصلاة عليه من الوضوء واستقبال القبلة وغير ذلك مما تتوقف صحتها أو وجودها عليه. Jadi kalau Allah Ta'ala perintahkan kita untuk solat, maka di sana ada perintah solat dan ada perintah apa-apa perkara yang terhenti di atas sahnya solat, iaitu menghadap kiblat. Nak menghadap kiblat, kita kena ada kompas. Betul. Kena ada orang yang ahli untuk melihat kiblat. Kena tahu masuknya waktu. Kena ada orang yang ahli mengetahui ilmu falak. Itu gunanya jabatan mufti. Jabatan apa? Falak. Wastiqbalil kiblah wa ghairi zalik mimma kalau kita nak apa? Pakaian kita wajib kita bersihkan, bersuci daripada kotoran najis, maka sabun itu wajib. Air, cari air untuk bersihkan baju. Sabun, kerana kalau kita perlu najis itu terlalu apa? Najis yang terlalu berat, susah nak dihilangkan, dia berhajat kepada sabun ataupun berus. Maka cari berus itu wajib. Wa ghairi zalik mimma yatawaqqafu ila akhirih. Wa idza amara al-mar'ah
وإذا أمر المرأة بستر الرأس في الصلاة مثلا فإنها يجب عليها أن تستر جزءا من الوجه حتى تتأكد أن الواجب قد وجد كله. Apabila seorang perempuan itu diperintahkan untuk menutup kepalanya di dalam solat seumpamanya, fa innaha yajibu 'alaiha an tastura juz'an minal wajhi. Ya. Jadi yang disuruh itu menutup kepala. Tak dapat tidak. Untuk menutup kepala dengan sempurna itu kena menutup sebahagian daripada wajah.